Kerajaan ambil tindakan undang-undang terhadap pihak sorok bekalan beras. RM52.8 juta nilai saman tertunggak kenderaan perdagangan belum dibayar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri memberi amaran keras mana-mana pihak yang didapati menyorok beras di negara ini akan diheret ke mahkamah. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semua agensi penguatkuasa juga diminta bertindak tegas terhadap pesalah berkenaan. Datuk Seri Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan PH berkata demikian dalam ucapannya pada ceramah Mega Perpaduan Madani sempena pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai di Bentong malam tadi. Kemudian ada juga kalangan yang salah guna, yang sorok, simpan, dan saya bagi tahu Saudara Ahmad Sabu, arahan yang jelas pada badan penguatkuasa. Katanya beliau sudah memberi arahan kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu bagi memastikan pihak penguatkuasaan memantau perkara itu dan mengambil tindakan tegas terhadap pesalah. Jelasnya kenaikan harga beras disebabkan 18 negara yang membekalkan beras telah menghalang, henti atau mengurangkan ekspor beras. Semalam Perdana Menteri mengumumkan subsidi berjumlah hampir RM400 juta bagi premis kerajaan seperti kem tentera, polis dan asrama sekolah menggunakan beras import sebagai langkah meningkatkan beras putih tempatan dalam pasaran. Turut dipersetujui 4 langkah intervensi tambahan bagi menangani isu bekalan beras dalam negara. Ia termasuk op bersepadu beras putih tempatan dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di semua peringkat rantaian industri padi dan beras mulai hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri turut memaklumkan segala bentuk bantuan kepada golongan miskin tegar akan diselaraskan agar tidak berlaku pertindihan penerima. Langkah itu membabitkan beberapa institusi dan program bantuan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, institusi zakat di seluruh negara dan program inisiatif pendapatan rakyat IPR. Sebelum akhir Disember 2023, kita mesti bantu selamatkan semua rakyat yang tergolong di bawah miskin tegar. Dan saya nak pastikan Amanah Ikhtiar, program zakat, program IPR, melalui MySejahtera itu dapat diselaraskan supaya kita tahu berapa jumlah sebenarnya. Dan orang yang peroleh bantuan tidak bertindih. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Kenduri Rakyat sempena ulang tahun ke-36 AIM di Kampung Agropolitan Cemomoy di Bentong malam tadi. Turut hadir pengerusi Lembaga Pemegang Amanah AIM Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid dan Pengarah Urusan AIM Syamir Aziz. Menurut Perdana Menteri, kemiskinan tegar hanya dapat dinoktahkan sekiranya negara dan kerajaan mempunyai dasar yang jelas bagi meningkatkan keuntungan negara yang seterusnya boleh dipindah bagi membantu rakyat miskin. Datuk Seri Anwar turut berbangga dengan peranan yang dimainkan AIM dalam membawa ramai rakyat negara ini keluar daripada belenggu kemiskinan. Penduduk perkampungan tradisi di Dun Pelangai tidak seharusnya rasa terpinggir memandangkan nasib serta kebajikan mereka sentiasa mendapat perhatian Kerajaan Pahang. Jelas calon Barisan Nasional BN Dato' Amizar Abu Adam, kerajaan negeri sentiasa prihatin dan berusaha menaik taraf pelbagai kemudahan serta melaksanakan pembangunan sekaligus meningkatkan kualiti kehidupan penduduk kampung terlibat. Ditemui ketika berkempen dari rumah ke rumah, beliau berkata selain kemudahan infrastruktur, kerajaan turut membantu penduduk kampung tradisi dalam aspek pembangunan ekonomi melalui pelbagai program. Malah kerajaan negeri turut menyediakan rumah kepada golongan tidak berkemampuan.
dan kita telah mengadakan salah satu bisnes model yang baru dan juga yang sudah dilaksanakan, contohnya di Agropolitan, yang memang kita telah meletakkan lebih kurang 200 ke 300 orang penghuni yang berada di sana. Dan ini kita akan pertingkatkan lagi di DUN Pelangai ini. Kita akan mempertingkatkan dari masa ke semasa, termasuklah bantuan perumahan. Pelbagai bantuan kepada seluruh rakyat Pahang turut disalurkan menerusi bantuan meliputi segenap lapisan masyarakat sejak lahir hingga warga emas. Justru penduduk kampung tradisi tidak wajar rasa terpinggir dengan membandingkan kemudahan pembangunan diterima mereka dengan warga Felda. Untuk rekod, hampir 50% daripada 16,456 pengundi di DUN Pelangai adalah bukan peneroka Felda. Mereka membabitkan penduduk kampung tradisi dan pekan kecil, termasuk 20% pengundi Cina, India dan orang asli. PAS tidak akan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya yang membatalkan kemenangan Ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Hamidi pada Pilihan Raya Umum ke-15 November tahun lalu. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan melalui satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat setelah Mahkamah mengesahkan keputusan kes petisyen itu adalah sama seperti mana keputusan kes petisyen Kuala Terengganu. Jelasnya, pengesahan itu dibuat Hakim Anselm Charles Fernandez dalam sesi pengurusan kes melalui sidang video hari ini. Justru PAS akan menunggu dan bersiap sedia untuk mengambil langkah lanjut berdasarkan ketetapan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kelak. 26 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan Cik Alias apabila membenarkan petisyen pilihan raya yang dikemukakan pengundi Parlimen Kemaman Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil. Ia selepas mendapati pempetisyen berjaya membuktikan elemen rasuah yang bertujuan mempengaruhi pengundi dalam keputusan pilihan raya bagi kerusi parlimen berkenaan. Keadaan Jerebu bertambah pulih dengan 6 kawasan mencatat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat sehingga jam 1 tengah hari tadi. Berbanding 11 kawasan mencatat IPU tidak sihat jam 7 malam semalam. Mengikut laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, kawasan Nilai Negeri Sembilan merekodkan IPU tertinggi dengan bacaan 158 diikuti Ceras Ibu Negara 155. Bacaan IPU tidak sihat juga dilapor di Seremban Negeri Sembilan dengan IPU 152. Diikuti Petaling Jaya Selangor dengan bacaan IPU 110. Turut mencatat bacaan IPU tidak sihat di Banting Selangor dengan bacaan IPU 108 dan Shah Alam Selangor 107. Sementara itu, 57 stesen APIMS di seluruh negara mencatat bacaan IPU sederhana manakala 3 stesen merekodkan bacaan baik. Terciptalah ruang rehat yang sempurna dan menangi pengalaman sekali seumur hidup. Kira-kira 52.8 juta ringgit saman tertunggak bagi pelbagai kesalahan melibatkan kenderaan perdagangan belum dibayar setakat 30 September lalu. Menurut Pengarah Penguatkuasa Kanan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Lokman Jaman, jumlah itu melibatkan 175,909 saman aktif bagi tempoh 5 tahun bermula 1 Januari 2018 hingga 30 September lalu. Katanya Selangor mencatat jumlah tertinggi dengan 61,940 saman tertunggak, diikuti Pahang 16,372 dan Perak 13,790. Kita telah pun memberi tempoh-tempoh tertentu untuk menyelesaikan dan juga mereka akan diberi tempoh untuk hadir di mahkamah. Tetapi mereka telah gagal untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Seterusnya, inilah tindakan-tindakan susulan yang telah diambil oleh JPJ. Dalam masa sebulan ini, kita akan mengambil tindakan susulan yang lebih keras, lebih tegas bagi mengingatkan mereka untuk mematuhi peraturan. Beliau ditemui selepas menjalankan operasi kenderaan komersial di Plaza Tol Kota Kemuning, Shah Alam malam tadi. Katanya daripada 323 kenderaan komersial melibatkan lori dan bas yang diperiksa, 245 notis telah dikeluarkan JPJ. Antara kesalahan yang direkodkan tidak mempunyai lesen memandu, tiada insurans kenderaan dan membawa lebih muatan. Dalam ops patuh khas fasa pertama yang diadakan sepanjang September lalu, 420,334 buah motosikal telah diperiksa.
6,567 buah motosikal disita kerana tidak mematuhi piawaian keselamatan bagi kegunaan atas jalan raya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memperluaskan skop penyiasatannya dengan mempelopori kaedah siasatan jenayah keuangan bagi menyiasat sebarang salah laku dalam keuangan negara. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kaedah terkini itu digunakan untuk menyiasat kes berkaitan rasuah dan salah guna kuasa melibatkan jumlah keuangan berskala besar dan berprofil tinggi. Dalam wawancara khas bersama bernama sempena ulang tahun SPRM ke-56 di Ibu Pejabat SPRM baru-baru ini, beliau berkata bagi siasatan melibatkan kes besar berkaitan keuangan, SPRM akan bekerjasama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM. Katanya SPRM juga perlu menggunakan kaedah dan strategi bersesuaian dengan peredaran semasa dalam usaha menangani rasuah dan salah guna kuasa dengan lebih efektif. Kaedah terbabit terbukti melalui kejayaan dalam menumpaskan sindiket penipuan pelaburan antarabangsa menerusi Op Tropicana, hasil kolaborasi siasatan dengan agensi luar negara. Februari lalu, SPRM berjaya membongkar satu sindiket penipuan pelaburan yang menyaksikan 5 warga Britain dan 2 rakyat Filipina antara 10 individu yang ditahan dalam serbuan di Ibu Negara dan Pulau Pinang. Seorang bekas pemilik syarikat mengaku bersalah di Mahkamah Session Alor atas pertuduhan membuat tuntutan palsu di bawah program penjana 2.0 Kerjaya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso pada 2021. Muhammad Ashraf Omar, 31 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Rohatul Akmar Abdullah selepas pertuduhan pilihan dibacakan terhadapnya. Tertuduh didakwa dengan curangnya menggunakan suatu dokumen sebagai tulen, iaitu dokumen borang pengesahan pekerja program insentif pengambilan pekerja bertarikh 11 Mei 2021. Ia bagi menuntut insentif di bawah program penjana 2.0 Perkeso Kerjaya berjumlah RM44,600 kepada ejen Perkeso yang mana tertuduh mempunyai sebab mempercayai dokumen itu adalah palsu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Unit Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso Kedah pada 16 Mei tahun sama. Mahkamah membenarkan Muhammad Ashraf diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin serta menetapkan 7 November depan untuk sebutan semula fakta kes dan hukuman ke atas tertuduh. Terciptalah ruang rehat yang sempurna dan menangi pengalaman sekali seumur hidup. Pengecualian cukai dan insentif lebih luas perlu diberikan kepada pelabur tempatan dan asing menerusi Belanjawan 2024 bagi meningkatkan daya tarikan pasaran modal Malaysia. Insentif cukai boleh diberikan kepada syarikat yang menawarkan pilihan saham untuk pemilikan pekerja. Menurut UOB Kay Hian Wealth Advisors, langkah ini akan menggalakkan syarikat memilih insentif sedemikian untuk memberi manfaat kepada pekerja. Firma itu turut mencadangkan kredit cukai pelaburan dalam sektor atau syarikat pemula bertujuan menarik modal dalam sektor ekonomi utama. Pemotongan cukai dividen juga penting untuk menggalakkan syarikat mengagihkan keuntungan kepada pemegang saham. Kerajaan juga dicadang mengurangkan beban dan kos kawal selia berkaitan tawaran awal permulaan IPO. Prestasi ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat bakal dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Menurut Bank Dunia, antara yang memberi kesan kepada ringgit termasuk harga minyak mentah, perbezaan kadar faedah dan pelaburan asing. Findings that the Malaysian ringgit is uniquely sensitive compared to other currencies in the region because it's a commodity exporter and it does not have a fiscal rule in place to shield itself from commodity price volatility. I think that's an important thing to emphasize. Of course, interest rate differentials do matter, but a lot also will depend on what happens with the Malaysian economy. Nilai ringgit berbanding dolar susut 15% dari Januari 2021 hingga Jun lalu walaupun harga minyak mentah yang tinggi. Ia kesan dasar monetari Amerika Syarikat yang ketat.
Kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau semakin kritikal. Laporan luar negara selepas ini. Aura Portrait 2.0 penyesuaian suhu warna pinta. Vivo V29 lebih jelas, lebih terang. Bertemu kembali laporan luar negara. Mahkamah tertinggi di Indonesia menolak petisyen untuk mengkaji semula undang-undang pro-pelaburan kontroversi yang diluluskan awal tahun ini yang dikatakan kumpulan buruh dan alam sekitar sebagai terlalu pro-perniagaan. Hakim menolak petisyen itu dalam pendengaran yang disiarkan secara dalam talian dengan menyatakan penggubalan undang-undang kerajaan itu adalah selaras dengan perlembagaan. Susulan penolakan itu, media melaporkan terdapat perarakan di luar mahkamah di tengah Jakarta dengan ada yang membawa spanduk dan membayar tayar. Undang-undang Omnibus digubal bertujuan untuk menyelaras birokrasi dan menarik pelaburan ke dalam negara ekonomi terbesar Asia Tenggara itu. Ia juga dianggap sebagai kunci kepada legasi reformasi ekonomi Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika beliau bersedia untuk meninggalkan jawatan itu tahun depan. Kumpulan buruh sebelum ini membuat petisyen kepada Mahkamah Perlembagaan untuk mengkaji semula undang-undang Omnibus berkenaan yang didakwa mereka digubal dengan cara yang tidak berperlembagaan dan secara tidak adil dengan mengutamakan perniagaan berbanding pekerja dan pengguna. Sementara itu, situasi di sekitar kawasan Kalimantan dan Riau semakin memburuk susulan kebakaran hutan kembali marak berikutan cuaca panas. Pihak berkuasa juga sudah mengeluarkan amaran kepada penduduk untuk menggunakan pelitup muka ketika aktiviti di luar rumah. Berdasarkan aplikasi pencemaran udara milik kerajaan, indeks pencemaran udara IPU kini melebihi 300 iaitu kualiti udara berbahaya. Status hitam itu menggambarkan kualiti udara yang boleh menjejas kesihatan dan perlu ditangani segera termasuk memindahkan penduduk. Titik panas di Mentaya Hilir Selatan kini merekodkan 683 kawasan manakala Teluk Sampit 424 kawasan. Dilaporkan jarak penglihatan dianggarkan antara 5 hingga 10 meter turut membahayakan pengguna jalan raya. Pihak berkuasa juga kini meletakkan kawasan terjejas dalam situasi darurat kebakaran selama 7 hari. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengumumkan hasratnya bertanding dalam pilihan raya presiden untuk penggal ketiga yang bakal diadakan dari 10 hingga 12 Disember depan. Pilihan raya itu akan diadakan di tengah-tengah krisis ekonomi, inflasi dan mata wang tempatan yang merosot dengan ketara. Menurut media tempatan, kira-kira 65 juta rakyat Mesir layak mengundi untuk pilihan raya kali ini dan rakyat yang tinggal di luar negara boleh membuang undi mereka dari 1 hingga 3 Disember. Beberapa pemimpin dalam parti-parti politik yang setia kepada al-Sisi juga mengumumkan hasrat mereka untuk bertanding dalam pilihan raya presiden. Al-Sisi yang bakal mengakhiri penggal keduanya pada April tahun depan dijangka akan memenangi pilihan raya itu. Beliau mula memegang jawatan presiden pada tahun 2014 dan dipilih semula pada tahun 2018. Jika beliau menang, beliau akan memerintah Mesir untuk tempoh 6 tahun. Bertemu kembali. Tamasya Sukan Asia Hangzhou 2022 memasuki hari ke-10 menyaksikan beberapa atlet negara akan beraksi hari ini. Antara yang menjadi tumpuan, kuartet 4x100 meter lelaki dan wanita serta skuad terjun negara menerusi acara 10 meter platform dan 3 meter papan anjal individu yang akan meneruskan pemburuan pingat bagi merealisasikan sasaran 27 pingat keseluruhan. Bagaimanapun sandaran kontingen negara, skuad hoki lelaki gagal mara ke separuh akhir selepas diikat tuan rumah 4-sama semalam. Impian skuad The Speedy Tigers meraih pingat emas yang juga slot automatik ke Sukan Olimpik Paris 2024 musnah selepas diikat China dengan keputusan 4-sama dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Keputusan itu sudah cukup membolehkan tuan rumah menjuarai kumpulan B selepas mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 5 perlawanan sepanjang kempen peringkat kumpulan, manakala Malaysia perlu meraih kemenangan untuk meneruskan kemaraan.
Pada aksi itu, kedua-dua pasukan menampilkan saingan sengit, namun China memanfaatkan pukulan sudut penalti pada minit ke-13 untuk merobek gawang Malaysia menerusi Gao Jisheng. China mendominasi awal suku kedua sebelum Malaysia menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti Azrai Aizat Abu Kamal pada minit ke-18. Sebelum tuan rumah kembali di depan hasil jaringan Chen Chijun minit ke-20. Saingan bertambah rancak selepas The Speedy Tigers kembali menyamakan kedudukan menerusi Ashran Hamsani minit ke-25. Suku ketiga menyaksikan anak buah Arul Selvaraj terus berusaha memburu jaringan sehingga pukulan sudut penalti Amirul Hamizan Azhar pada minit ke-35 membolosi gawang lawan. Berselang seminit kemudian, kedudukan kembali 3-3 apabila Pan Dong Chuan menyempurnakan pukulan penalti. Kedua-dua pasukan menamatkan suku ketiga dengan keputusan 4-4 apabila gol padang Zhu Weijiang pada minit ke-43 memadam gol keempat negara yang dijaringkan Faiz Jali 10 minit kemudian. Tumpuan The Speedy Tigers beralih ke aksi perebutan kedudukan kelima menentang Pakistan. Dan semalam satu-satunya pingat yang berjaya diraih kontingen negara menerusi gangsa sukan e-sports Dota 2. Ia menjadikan keseluruhannya kem e-sports negara berjaya meraih 1 perak dan 1 gangsa pada edisi ke-19 ini. Skuad Dota 2 negara meraih gangsa selepas menewaskan Kyrgyzstan 2-0 pada aksi penentuan tempat ketiga yang berlangsung di China Hongzhou Esports Center. Dibarisi Yap Jian Wei, Eng Wei Pung, Chen Jin Xiang, Chan Kop Hong dan Tae Jun Wen itu yang menyaksikan sekurang-kurangnya pencapaian itu dapat mengubati kekecewaan ke final selepas tewas 1-2 kepada kuasa besar Dota 2 dunia China di separuh akhir. Yeah, this part is good. And overall, we should continue push ourselves to be better team to compete the next competition. Fenomena ombak luar biasa menakjubkan di Sungai Zhejiang, China. Kami kongsikan bagi mengakhiri Buletin 1.30. Saya Nadia Azmi. Assalamualaikum dan salam hormat.